يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ditulis dengan maksud kepada kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang telah ditulis kepada umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada saudara Nazir selaku CEO Harakah yang bertindak sebagai moderator atau pengurusi kita, tazkirah kita pada tengah hari ini. Kekitangan staf Harakah sekalian dan juga seluruh para pendengar yang mengikuti siaran kita secara langsung. Alhamdulillah, utamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tengah hari ini kita berada pada tarikh 2 Ramadan, dan Ramadan ini merupakan di antara bulan yang alhamdulillah kita boleh ingat dengan baik tarikh hijrahnya, selain daripada Syawal lah. Syawal pun boleh ingat juga. Jadi Ramadan dan hari ini kita telah sampai ke 2 Ramadan, dan tarikh hari ini kita telah pun sama-sama mengerjakan ibadat puasa masuk pada hari yang kedua tahun 1445 Hijrah. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi manjangkan nyawa kita untuk sama-sama kita berada pada tarikh 2 Ramadan ini. Masuk kita ke dalam bulan Ramadan ini umpama kita masuk ke dalam satu lembah ataupun satu tempat yang dipenuhi dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macamlah kita masuk ke dalam satu shopping mall yang diberikan satu tawaran harga murah. Dan bahkan dalam harga yang mungkin tak masuk akal. Jadi sangat rugi, sangatlah mustahil kalau kita keluar daripada shopping mall tersebut dalam keadaan kita tidak mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, membeli dengan harga yang ditawarkan itu. Ramadan ini merupakan satu shopping mall yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, memberikan tawaran-tawaran pahala dengan amalan-amalan yang diberikan pahala berlipat kali ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Berpuasa di dalam bulan Ramadan sudah tentu, dan juga amalan-amalan yang lain. Baca Quran di dalam bulan Ramadan tidak sama dengan membaca Al-Quran di dalam bulan-bulan yang lain. Bersedekah di dalam bulan Ramadan tak sama kita bersedekah di dalam bulan-bulan yang lain. Berzikir di dalam bulan Ramadan sudah tentu tak sama dengan kita berzikir di dalam bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, satu peluang yang mungkin Allah Ta'ala tak bagi kepada orang-orang yang lain. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi mereka kehidupan sama seperti kita, tetapi Allah Ta'ala tak bagi peluang mereka untuk berada di dalam bulan Ramadan. Dan sesungguhnya kehidupan kita ini merupakan satu kehidupan yang Allah Ta'ala boleh takdirkan. Bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh tarik butang penamat untuk dihentikan tempoh kehidupan ini. Dalam keadaan yang tidak sangka-sangka. Dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Ada orang yang dalam keadaan sihat, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan penyakit, sakit jantung, mati. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia ni segala macam yang Allah Ta'ala beri kepada dia, tetapi sampai masa Allah Ta'ala hantarkan penyakit, sakit jantung, aksiden, mati. Kita kehilangan orang-orang yang kita sayang di dalam kemalangan sebagai contoh. Minggu lepas kita tengok macam mana satu peristiwa berlaku di Kuala Kerai. Allah Ta'ala takdirkan satu keluarga aksiden di Kuala Kerai. Yang hidupnya seorang saja anak-anak yang budak lelaki tu yang hidup, dia juga terlibat dengan kemalangan. Tapi semua empat yang lain, ibunya, ayahnya, adik-beradiknya, 2 orang lagi meninggal dunia. Sehingga Allah Ta'ala takdirkan dia seorang je itu. Ujian pada diri dia dan ujian kepada mereka yang masih hidup, untuk melihat bagaimana mereka memperlakukan anak tersebut sesuai dengan tanggungjawab yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala takdirkan kita untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita mungkin kita rasa benda ni benda yang biasa, tetapi orang yang lain yang mengimpikan sebagaimana kita impikan, kita berada di dalam bulan Ramadan ini pun belum tentu untuk kita sampai ke tempoh akhirnya, tempoh penamatnya, iaitu berada pada akhir Ramadan. Sebab itulah di antara doa yang sentiasa kita kena panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Allahumma ballighna lailatul qadri. Allahumma rzuqna lailatul qadri fi Ramadan. Ya Allah Ta'ala, ya Allah, sampaikanlah aku ini dan berikanlah rezeki untuk kita menghidupkan Lailatul Qadar di Ramadan. Alhamdulillah, kita masuk dalam bulan Ramadan. Yang saya sebut tadi, bahawa baca Quran di dalam Ramadan tak sama dengan baca Quran di luar Ramadan. Berzikir di dalam bulan Ramadan tak sama dengan berzikir di luar Ramadan. Samalah juga dengan para ulama menyebut bahawa perkara yang dosa pun begitu juga. Kita berada di dalam bulan Ramadan ini tak sama dengan dosa yang kita buat di dalam musyawarah dalam Ramadan tak sama dengan tidur dalam usrah luar Ramadan. Alhamdulillah. Main tidur cuma negara boleh cokoh kalau tu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kali ini saya diberikan tajuk iaitu sunnah di dalam waktu kita berbuka. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, saya nak baca beberapa hadis Nabi SAW. Sebelum daripada kita melihat lebih lanjut lagi bagaimanakah apa yang disebut sebagai berbuka. Bila kita berada di dalam bulan Ramadan, di antara perkara yang disunnahkan ataupun menjadi perkara yang sangat-sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yu'jilu bil fitri ataupun ia panggil menyegerakan berbuka. Kita segerakan waktu berbuka. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Dan di antara perkara yang digalakkan oleh Nabi SAW, itu saya sebut ta'jilul iftar. Kita sama-sama menyegerakan berbuka di dalam bulan Ramadan. Kerana disebut bagaimana Nabi SAW ini apabila masuknya Ramadan ataupun berpuasa di dalam bulan Ramadan, Nabi yuftiru qabla an yusalli. Nabi akan berbuka sebelum daripada Nabi bersolat. Nabi akan berbuka dulu sebelum solat. Walaupun kita tahu bahawa menyegerakan solat itu merupakan satu sunnah, tetapi dalam kes di dalam Ramadan ini, kita hendaklah menyegerakan berbuka berbanding dengan solat. Berbuka dulu barulah kita solat. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW dan alhamdulillah. Dari sudut tu, saya yakin ini merupakan ibadat yang saya yakin insya-Allah kebanyakan daripada kita ni boleh melaksanakan dengan baik, iaitu kita menyegerakan berbuka. Sehingga tertunggu-tunggu nak masuk berbuka bila. Tertunggu-tunggu nak masuk waktu berbuka. Mungkin sebelum ni kita rasa benda ni biasa. Kita rasa benda ni biasa. Kerana waktu subuh lagi, waktu zuhur lagi dah tunggu bila masuk waktu maghrib. Dan alhamdulillah, waktu maghrib ini jarang kita tidak hafal waktu maghrib di dalam bulan Ramadan ni masuk bila. Hari ni pukul berapa masuk maghrib? 7? Jadi alhamdulillah boleh jawab semua. Kalau tanya sebelum Ramadan, mungkin kita jangan tengok takwim. Baik. Jadi kita boleh tengok. Mungkin kita rasa biasa, tetapi hari ini kita dapat satu maklumat bahawa ini merupakan sunnah yang dapat pahala. Bagaimanakah Nabi SAW ketika berbuka? Nabi SAW akan menyegerakan berbuka dan wa kana yakhussu 'ala al-fitri 'ala ar-rutab fa in lam yakun fa'ala at-tamri fa in lam yakun fa'ala al-ma' wa yaf'alu zalik wa ja'a fi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebut bagaimana Nabi SAW ini akan berbuka dengan rutab. Akan berbuka dengan rutab dan wa fa in 'ala at-tamri fa in lam yakun fa'ala al-ma'. Nabi ni akan berbuka dengan rutab, dan kalau tak ada rutab Nabi berbuka dengan buah tamar, dan kalau tak ada tamar Nabi berbuka dengan air. Apa beza rutab dengan tamar? Itu dia. Indahnya bahasa Arab ini, buah tamar, buah kurma itu kita kurma je, kan? Kita tahu kurma je. Paling tidak pun kita tahu Yusuf Tayyub. Itu kita tahu. Paling terik pun kita tahu Yusuf Tayyub. Tapi kurma ni dia ada nama-namanya sendiri. Tempoh masak, tempoh dia tu. Ada tempoh dinamakan rutab. Ada tempoh dinamakan tamar, dan ada beberapa nama-nama yang lain. Dia macamlah kita tidurlah, saya contoh tidurlah. Dia ada beza mengantuk, tidur. Dalam bahasa Arab ni, untuk tidur tu saja ada beberapa perkataan untuk tidur tu saja. Untuk tidur tu saja. Ada naum. Ada sinah, la ta'khudhu sinatun wala naum. Ada perkataan-perkataan tertentu yang merujuk kepada
tidur itu sendiri. Sinah itu bukanlah merujuk kepada tidur, tapi lupa dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tak baik. Jadi saya nak sebut ialah bagaimana indahnya bahasa Arab itu sendiri. Kurma ini pun ada rutab, ada tamar, dan ada perkataan yang lain. Rutab ini lebih merujuk kepada kurma yang tidak terlalu masak. Tak terlalu masak. Dia, kalau kita tengok rutab ni yang basah tu, itu dinamakan sebagai rutab. Dan itu lebih baik sebenarnya. Tetapi kalau buah tamar merujuk pada kurma yang kering. Kurma yang kering, itu buah tamar. Jadi tak apalah, yang penting bagi kita terpulalah, tak ada buah rutab, buah tamar. Jangan buka dengan isap rokok sudah. Buka dengan isap rokok. Rokok di sini tu tak tahan sangat. Benda lain okey berlaku, rokok suai tak boleh tahan. Jadi orang bang tu kat Allahumma lakas sunnah bika amanah, puff, isap rokok. Rokok ni, isap rokok ni satu benda yang orang tak tergamuk baca doa makan. Ketika dia merokok, kita tak pernah dengar orang merokok dia baca doa. Ada pernah dengar? Tak pernah dengar. Merokok ini satu perbuatan yang orang tak baca doa ketika dia merokok. Dia isap rokok, dia tak akan baca doa. Kita tak pernah dengar orang baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah lagi lah. Macam mana tahu? Tahu mana? Dan orang tergamuk melakukan aktiviti itu dia dalam tandas. Okay. Kita tak pernah dengar orang makan nasi lemak dalam tandas. Baik. Kemudian Nabi SAW disebut bagaimana ini sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita tak mampu untuk nak cari itu, Nabi berbuka dengan menggunakan air. Nabi minum air. Fa'alal ma'. Berapakah bilangan kurma yang dimakan oleh Nabi SAW? Bilangan yang paling baik ialah 3 biji kurma. Disebut dalam Sahih Anas bin Malik. Qala kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa in lam takun rutabatin fa ala tamratin fa in lam takun hasan wa hasawatin min ma'in. Disebut bagaimana Nabi ni bila berbuka Nabi akan makan buah rutab sekitar 3 biji, dan kalau tak ada Nabi akan buah tamar, dan kalau tidak ada hasan hasawatin, Nabi beberapa teguk air. Beberapa teguk air. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi yang paling baik ialah kita menyegerakan berbuka dalam kadar yang kecil seperti itu. Dalam kadar yang kecil seperti itu, beberapa biji buah tamar ataupun beberapa teguk air, kemudian solat. Beza dengan kita ni berbuka dengan apa? Beberapa ekor ayam golek. Beberapa biji macam-macam. Boleh banding sendiri. Praktikal yang paling baik ketika berbuka ialah kita menyegerakan berbuka ini dengan kita buah tamar, solat. Dan selepas tu kita sikit sebanyak kita makan sikit sebanyak untuk kita bertenaga untuk kita mengerjakan solat tarawih. Adapun apa yang berlaku pada hari ini agak lari daripada sunnah Nabi SAW ialah apabila kita meletakkan semua atas meja semua ni, semuanya dah ada atas meja ni, dan bila start dah berbuka kita makan semua sekali kerana bimbang, takut membazir menjadi amalan syaitan. Okay. Kita kata, syaitan kata aku tak payah duduk situ dah sebab orang yang makan tu pun dah jadi syaitan. Baik. Jadi ini kalau kita berkuasa atau kalau kita mampu untuk menentukan apa yang ada di atas meja itu dalam bentuk keluarga yang kecil, dalam bentuk kita di pejabat sebagai contoh. Cuma mungkin dalam majlis-majlis yang agak besar dan sebagainya itu, kita susah untuk membuat penentuan seperti itu. Tetapi paradigma ini masyarakat perlu digerakkan ke arah itu. Apalah susah sangat. Ya? Semua siap sedia untuk solat. Siap sedia nak solat sebagai contoh. Berada di tempat solat ada. Kemudian nak buka puasa, kita edarkan sedikit buah kurma dengan air sebagai contoh. Edar. Kemudian orang azan, kita makan, kita solat. Lepas solat barulah kita berbuka. Kenapa susah nak buat macam itu? Tapi kadang-kadang payahlah. Kadang-kadang kena atur, semua kursi dah siap sedia semua sekali, sehingga kita melewatkan waktu solat maghrib yang merupakan di antara perkara yang tidak digalakkan oleh Nabi SAW. Baik, di antara sunnah ketika kita berbuka puasa lagi ialah kita berdoa ketika kita berbuka. Kerana Nabi SAW Nabi sentiasa berdoa, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Zahabal zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa Nabi SAW. Ini doa ketika sudah berbuka.
zahabal dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya-Allah. Apa maksud dia? Telah pun hilanglah dahaga, telah pun basahlah tengkok-tengkok ini kerana air, minum air, dan telah mendapat pahala insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Rugilah sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian. Berpuasa kita di dalam bulan Ramadan ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Tiba-tiba bila kita sampai finishingnya itu, habis tu, tak boleh nak baca doa yang pendek seperti ini. Tak boleh nak baca doa seperti ini. Kerana apa? Kerana tak pernah dengar. Bagi mana ajaran ni? Asal nak rimah ke apa? Nah, ini sunnah Nabi SAW. Rugilah. Kita nak puasa ni bukan senang. Sahabat-sahabat sekalian. Bukan satu benda yang mudah untuk kita berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Kan, mungkin kalau kita tak, siapa yang tahu? Tak ada orang yang tahu. Tuan-tuan masuk dalam bilik air sorang-sorang. Makan coklat ke, isap rokok ke, wal-ayazubillah. Makan nasi lemak semalam. Kemudian masuk usrah, buat letih. Allah. Hari ni 3 story kena buat. Siap dah ke? Tak siap lagi. Siap budak lagi. Contohnya. Jadi, ada kena, sorry lah. Memang ada kaitan dengan yang hidup dan dengan yang mati. Jadi, kita makan tu tiba-tiba kita masuk kita pura-pura puasa. Tak ada siapa yang tahu. Sebab itu Allah Taala menyebut asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa tu untuk aku. Kerana tidak ada orang yang boleh menentukan orang tu puasa atau tidak, melainkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ialah ibadat dia dalam bentuk meninggalkan. Solat kena buat solat. Zakat kena keluarkan zakat. Pergi haji kena laksanakan ibadat haji. Tapi puasa itu terjadi dengan anda meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara yang batalkan puasa. Uniknya ibadat puasa itu terhasil apabila anda meninggalkan perkara-perkara yang batalkan puasa. Jadi, inilah keunikannya, dan alangkah sayangnya kalau kita berpuasa di dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak mengakhirinya dalam keadaan finishing yang ditentukan oleh Nabi SAW. Seumpama anda bermain bola, contohnya daripada awal, daripada bawah, passing bola, cantik dah. Tapi finishnya tak dapat buat gol. Sebagai contoh. Itu sebagai contoh lah. Baik. Jadi, Nabi SAW menyebut, inna lis-sa'imi 'inda fitri da'watun ma turaddu. Kenapa? Nabi sebut, sesungguhnya orang yang berpuasa itu, ketika dia berbuka puasa itu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuka puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir nak buka puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Ini tempoh yang sangat-sangat kritikal sebenarnya. Ketika kita nak buka puasa, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, adakah di kalangan kita yang tidak ada hajat kepada Allah Ta'ala? Adakah tidak dengan kita? Tak ada hajat dengan Allah. Nah, saya complete dah, Ustaz. Saya perfect lah. Orang yang boleh cakap macam ni, sama ada dia ada something wrong dalam ni, ataupun memang dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sengaja datangkan ujian kepada kita. Tuhan datangkan ujian pada kita. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Sehebat mana dia pun, sebesar mana, setinggi mana pangkat yang dia ada, tidak ada orang yang tidak diuji. Apatah lagi orang yang tidak ada pangkat. Orang yang ada pangkat besar, rusing. Sentiasa rusing takut orang jatuhkan kerajaan dia. Contoh, rusing. Itu yang dia nak beli orang tu, nak beli orang ni. Padahal dia sudah ada pangkat besar. Dia ada semua dia ada. Dia ada kapal terbang peribadi, dia boleh berbuka puasa dia boleh bersahur di New Zealand dan berbuka puasa di Jerman. Itu sebagai contoh. Dia boleh, tapi adakah tidak ada kerunsingan? Dia ada kerunsingan. Dia ada kebimbangan? Dia ada kebimbangan. Kalau tanya kepada kita yang bukan ada kuasa yang besar-besar ni, kita ada kebimbangan. Kita ada kebimbangan. Ada orang Allah Ta'ala datangkan ujian anak-anaknya. Ada orang Allah Ta'ala datangkan ujian dalam keadaan tidak ada anak. Ataupun Allah Ta'ala datangkan ujian kepada dia tak ada pasangan, tak kahwin-kahwin. Sebagai contoh lah, dia tak kahwin-kahwin. Sedangkan ramai lagi orang tak kahwin, tapi Allah Ta'ala datangkan ujian kepada dia rasa berat. Ni gaya dia nak jawab macam mana soalan ni. Daripada satu Ramadan lagi dia dah rangka dah jawapan.
Kalau makcik ni tanya, kau bila nak kahwin? Makcik bila nak mati. tu skema biasa. Ada orang yang kahwin, Taklah tak bagi anak. Tak bagi anak. Soalan yang paling sensitif. Yalah, bila orang tanya, kau ni bila lagi nak dapat anak? Contohnya kan. Sehingga kawan-kawan dia pun tahu ni ujian dia pada dia. Ada orang yang dapat anak. Tapi Allah Ta'ala bagi ujian itu dalam bentuk anak-anaknya. Dalam bentuk anak. Lama dia tunggu anak. 10 tahun. Berbelas-belas tahun tunggu. Tiba-tiba dapat anak. Anaknya OKU sebagai contoh. Anak OKU. Terpaksa pikul hari-hari. Pikul bagi klinik, bagi hospital. Balik dia pula dapat bos yang stres, bos yang menekan dan sebagainya. Bos tak faham. Bercerai-berai kerana isu duit, isu keuangan dan sebagainya. Ada tak sekarang ni? Sekarang dalam masyarakat kita ini, perceraian berlaku kerana isu ekonomi terlampau banyak. Terlampau tinggi. Masing-masing tak faham. Dulu tak apalah, masa kahwin, okey. Masa kahwin, semua tak fikir, tapi bila kahwin, tuan-tuan tengok siapa lagi hebat-hebat. Tuan-tuan tengok dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya. Orang live tunjuk kemewahan masing-masing. Tunjuk kemewahan. Alhamdulillah, tunjuk ni kereta dia. Ni, kereta Porsche, Lamborghini. Saya bekerja selama ini dapat beli. Ini. Rupanya dia tunjuk kasut dia, bukan kereta. Kasut dia. Contohnya, kita tengok, Allah sedapnya, bagusnya dia, pakai macam tu, hebatnya dia. Romantiknya suami dia. Terpaling suami. Terpaling suami. Suami letakkan ubat gigi. Terpaling suami, Allah, suami aku bila nak macam tu. Yang isteri-isteri pula komen dalam TikTok. Laki aku dapat macam ni, Allah. Tak boleh ke laki aku macam ni? Tak terasa ke laki dia baca? Saya tak tahulah macam mana. Tak terasa ke? Yang laki-laki tak sedut kira lah yang komen dalam TikTok, Allah. Macam-macam. Yang memuji fizikal dan rupa bentuk wanita-wanita yang lain. Dalam keadaan ini, kita kata, Allah, kita membanding-banding. Kita tak tahu dia ada ujian dia sendiri. Jadi ujian dia sendiri. Letaklah apa je posisi sekalipun. Seorang itu sebagai wakil rakyat. Ujian sebagai wakil rakyat. Bukan mudah juga. Daripada pagi sampai ke petang tu duduk selesai masalah orang. Masalah kita tak selesai lagi. Masalah kita tak selesai lagi. Masalah apa? Masalah tak boleh bayar bil api, tak boleh bayar bil air dan sebagainya. Anak nak masuk sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buat sidang parlimen boleh datang duduk Kuala Lumpur. Contohnya lah kan. Contoh bercakap dalam isu negara sebagai contoh. Itu wakil rakyat. Tuan-tuan letaklah siapa. Saya sebut ini dalam nada yang biasa, tetapi implementasinya dalam kehidupan kita. Maka Allah Ta'ala buat ini untuk apa? Supaya kita ada masa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya ketika kita nak berbuka puasa itulah, ya Allah, anakku sekian-sekian ini jadi masalah. Supaya Tuhan datangkan, Allah Ta'ala tukar dalam bentuk pahala kepada kita. Ya Allah, suamiku sekian. Ya Allah, isteriku sekian. Ya Allah, anak-anakku sekian. Bukan senang, tuan-tuan sekalian. Saya pun ada anak OKU seorang. Saya ada anak OKU seorang. Nak membesarkan seorang anak OKU tu, ujian kepada suami kami, suami isteri ni, bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Tak payah sebut. Dan Allah Ta'ala dah takut ujian pada tuan-tuan, mungkin lebih berat lagi. Berat ringan itu bukan ada skala kilogram untuk dipikul. Bukan ada skala kilogram untuk dipikul. Tetapi berat ringan itu terpikul di atas bahu tuan-tuan sekalian. Jadi, sebab itulah, jangan kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jangan sekali-kali bandingkan hidup kita dengan orang lain. Allah, bagusnya dia sedap buat live TikTok hari-hari ni. Buat live tu. Kita tak tahu macam mana, betapa ramai pasangan-pasangan yang buat live TikTok hari-hari, akhirnya berakhir dengan perkara-perkara tidak diingini dalam kehidupan mereka. Pelakon-pelakon filem yang bukan beragama Islam, yang hebat, kaya raya, dapat pelbagai bayaran yang hebat dalam lakonan mereka, berakhir dengan bunuh diri. Kita cannot brain. Macam mana dia boleh bunuh diri? Cantik pun ada pada dia, muda lagi ada pada dia, kaya pun ada pada dia, tapi dia bunuh diri. Macam mana, tuan-tuan? Saya di Pasir Mas itu, ada satu jabatan tu, tahu macam manalah
Berkali-kali dah orang cuba nak bunuh diri, orang bunuh diri. Yang bunuh diri pun dah ramai dah. Tak tahulah macam mana. Jadi kami pun dah solat hajat situ baru ni. Cuma saya nak sebutnya ialah bila kita teliti mangsa-mangsa yang terlibat dengan kejadian ini, mereka bukan datang daripada orang yang ekonomi mereka ini bukan daripada orang yang sampai tak boleh makan. Bukan sampai tahap tu. Ekonomi mungkin ada masalah, tapi bukanlah sampai tak boleh makan. Boleh makan. Niaga jatuh. Niaga hutang dan sebagainya. Jadi macam mana boleh fikir sampai tahap tu? Wallahu alam, kita tak boleh nak kata pada mereka kerana kita pun kena diuji oleh Allah Taala. Tapi di sinilah doanya perlu untuk kita panjatkan kepada Allah. Jadi pada hari ini, tuan-tuan, hampir sahaja waktu untuk kita berbuka puasa itu, hendaklah kita banyakkan berdoa kepada Allah. Doa apa dia, ya Allah? Dan doa apa ni, nak apa ni doa ni, ustaz tak hafal lagi doa. Doa kita dengan Allah, ikut kita lah. Macam doa apa? Kita dengan Allah Ta'ala, anak-anak kita, sebut nama anak kita dalam doa kita. Pernah tak sebut nama anak kita dalam doa? Ya Allah, anakku ni, Alung ni tahun ni nak SPM, ya Allah. Bagilah dia dapat 20A. Subjek dia ambil 10. Doa lalu. Orang Kelantan kata doa lah. Ya Allah, anakku ni, dia ni ada masalah sekian-sekian, ya Allah. Ya Allah, isteri aku ni, kau berikanlah hidayah pada dia, ya Allah. Supaya dia jadi orang yang lebih baik. Ya Allah, suami aku ni, ya Allah. Sekian-sekian. Doa ni sentiasa panjat sebab kita nak beriringan ke syurga. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis, rahimallahu rajulan yaqumu minal laili summa salla summa ayqaza zawjahu. Nabi sebut Allah Taala merahmati seorang lelaki yang bangun tengah malam, dia solat, lepas dia solat dia kejutkan isteri dia. Kalau isteri tak bangun, dia ambil air, dia renjiskan di atas wajah isteri dia. Dia kejut bangun solat. Kalau isteri tak bangun, dia ambil air, dia renjis atas wajah isteri dia. Dan Allah Taala merahmati seorang isteri yang bangun pada waktu malam, solat, kejutkan suami dia. Kalau suami tak bangun, dia renjis air di atas wajah suami dia. Allahu Akbar. Boleh buat ke tak boleh buat? Hak jom cakap boleh buat lagi tu. Bukan senang kalau waktu Ramadan ni tak pelik sangat, kan? Tapi di luar Ramadan macam mana? Falsafah yang nak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu seorang baik tak boleh. Kamu seorang saja baik tak boleh. Tetapi bawa isteri kamu ke syurga. Isteri seorang saja baik, bawa suami ke syurga. Boleh prepare lepas ni, dua berdi alik suami, satu berdi. Tak kejut sikit ya. Orang kau capung ngegeram. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, agenda di dalam bulan Ramadan ini, agenda bertindak di dalam bulan Ramadan ini lebih besar daripada agenda warna apa nak pakai dalam raya tahun ini. Nak beraya di mana tahun ini? Nak beraya di mana tahun ini? Saya pada tahun lepas saya sempat berpuasa di Mekah dan menyambut satu Syawal di Mekah. Tahun lepas, satu Syawal di Mekah. Kita boleh tengok macam mana orang lain sambut raya dengan kita menyambut raya. Macam mana? Orang lain sambut raya dalam keadaan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kadang-kadang yelah, saya secara peribadi, saya cakap dengan isteri, rasa nak pergi pula untuk sambut raya di sana. Nak sambut raya di sana. Tapi anak dah bagi amaran, habis kalau pergi pula tak nak balik raya nombor. Nak bergaya lain. Anak-anak. Jadi tak apalah, naik kali lah kata saya cakap isteri, kita tua-tua esok-esok, kita akan sambut raya di Mekah. Tiap-tiap tahun. Sebab apa? Sebab mungkinlah bergaya di sana tu, kita lebih rasa penghayatannya berbanding dengan bergaya di tanah air yang kita disibukkan dengan agenda-agenda yang kadang-kadang kita rasa itu bukan melambangkan atau mewakili perayaan yang sebenar. Walaupun demikian, bukanlah saya maksud kepada tuan-tuan sekalian, jangan beli baju raya, jangan beli kuih raya, tidak. Tetapi meraihkan suasana itu okey. Tapi bukanlah itu falsafah hari raya yang sebenar yang menyebabkan kita terlupa kepada perjuangan kita di akhir Ramadan itu. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekali, itulah di antara sunnah Nabi SAW, iaitu kita berbanyakkan doa di dalam bulan Ramadan. Dan saya nak sebut beberapa
hadis Nabi SAW, selain daripada kita perbanyakkan doa ketika berbuka, di antara doa yang kita tidak boleh tinggalkan ialah doa ketika tengah malam. Tuan-tuan bangun doa, banyakkan berdoa di tengah malam. Tuan-tuan doa di antara azan dan iqamah untuk orang lelaki. Orang azan, kemudian orang iqamah. Di tengahnya itu, tak bukan masuk lelaki, semua sekali, lelaki perempuan, azan di iqamah. Saya maksud lelaki lah, doa di antara dua khutbah. Doa di antara dua khutbah Jumaat. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ialah doa ketika turunnya hujan. Hujan turun, tuan-tuan doa kepada Allah. Dan pada satu waktu di dalam waktu malam, satu waktu Nabi sebut, inna fil laili sa'atun la yuwafiquha muslimun yas'alu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kulli lailatin. Nabi sebut pada waktu malam ada satu waktu yang tidak ditolak doanya oleh Allah Ta'ala. Waktu mana? Wallahu alam. Tapi kalau bertepatan dengan waktu itu berlalu dan kita doa tepat waktu itu, doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoalah kepada kita dan kawan-kawan kita, insya-Allah. Sebab Nabi sebut di dalam hadis bagaimana seorang yang dimasukkan di dalam neraka itu boleh diberikan syafaat oleh kawan-kawannya yang mengenali ketika di dunia itu, kalau kawan-kawannya nak bagi syafaat pada dia. Ada orang yang masuk dalam neraka dan dalam syurga, disebut dalam hadis Nabi SAW, dia masuk dalam syurga dan dia tercari-cari kawan-kawannya di dalam syurga. Dia cari kawannya dalam syurga. Ini disebut dalam hadis. Dia masuk dalam syurga, tiba-tiba dia cari kawan-kawan dalam syurga. Mana kawan aku? Tak ada ni. Guru aku, rapat aku mana? Dulu di dunia itu dia pernah kenal lah. Biasa jumpa di mana? Di masjid. Contoh. Biasa jumpa di mana? Di surau. Biasa jumpa di mana? Sama-sama ponteng syarak. Tak mungkin lagu tu. Dia jumpa dalam syurga dan dia tengok tak ada dalam syurga. Dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mana kawanku tu? Aku cari tak jumpa dia, di mana? Lalu bila dia periksa dalam daftar, dalam list, orang itu berada dalam neraka. Orang itu duduk dalam neraka. Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia untuk cek, tengok orang itu dalam neraka, dan dengan syafaatnya itu, dengan permohonannya daripada Allah Ta'ala, dia keluar daripada neraka, masuk ke syurga dengan permohonan daripada kawannya itu. Walaupun bukan semua, tapi ada orang yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan seperti itu. Kerana itu para ulama menyebut bahawa bila mereka mengajar dan sebagainya, kata, wahai murid-muridku, kamu masuk syurga esok-esok, kamu cari aku dalam syurga. Kalau kamu tak jumpa, kamu mintalah dengan Allah Ta'ala supaya aku juga dapat masuk ke syurga. Kalau aku ni tidak termasuk ke dalam ahli syurga sebagaimana kamu. Dan demikianlah saya menutup tazkirah saya pada tengah hari ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jumpa kawan-kawan kita di dalam syurga, minta daripada Allah Ta'ala supaya mungkin Allah Ta'ala boleh memberikan pelepasan untuk kita ke syurga bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Syahri. Kita buka soalan. Sebelum buka pada soalan, ada 4 poin penting lah, iaitu yang pertama adalah menyegerakan berbuka dan memulakan iftar dengan rutab, tak rutab, kurma, tak kurma, air. Okey. Kemudian kita kena menentukan juadah yang kita hidangkan, dan seeloknya mestilah kita membuka dulu dengan tamar, dan kemudian kita solat dan kita berlangsung dengan juadah yang telah disediakan. Dan yang paling penting adalah yang saya kira paling banyak konten yang disebut oleh Yang Berhormat, iaitu tentang berdoa lah ketika sebelum kita berbuka tu, dan ketika antara azan dan juga iqamah. So kita buka pada soalan, silakan. Tak ada, semua faham. Dari dia nak berbuka sebenarnya. Saya ada soalan. Baru-baru ni bila dekat Facebook ada seorang akaun, seorang ni dia buat kenyataan, sekarang ni kita nak berbuka, jangan tengok TV, tengok radio jam. Dia kata tengok
matahari dah terbenam betul-betul baru buka. Dia kata sebab sekarang ni zaman dah berubah ya. Apa pandangan? Apa pandangan? Kalau hujan tak nampak lah. Adalah benda ni berjaga dekat Facebook sekarang. Oh. Dia teori-teori seperti itu tu teori-teori yang menyusahkan lah. Maksud saya ialah kita sekarang pada zaman yang telah diberikan banyak kemudahan. Kita ada pihak beragama yang boleh untuk kita yakini. Kalau nak kira macam tu, kita nak berpuasa kena tengok anak bulan lah. Berapa ramai dengan kita tengok anak bulan. Yang kita tahunya bendera bulan kita tahulah. Ibu bulan kita tahu. Tapi anak bulan, Nabi sebut, puasalah kamu kerana melihat anak bulan. Dan berbukalah kamu bila melihat anak. Maksudnya, kamu kena puasa, start puasa bila tengok anak bulan. Dan berbukalah. Berbukalah itu dengan maksud menghentikan puasa. Sambutlah beraya contoh. Ketika tengok anak bulan Syawal. Tapi kita meletakkan kepada pihak berkuasa agama yang anak bulan di tempat-tempat yang strategik. Nah, pihak berkuasa agama itu merupakan pihak yang ada otoriti. Bukanlah main, tidak. Pernah kita beraya terkejut. Beraya tak pernah dilakukan kerana nak jadi sesuatu akhbar pada masa tu. Perkara yang paling pelik dia buat ialah raya mengejut. Semua terkejut. Tapi kita bukan mudah. Nak merangka takwim tu bukan mudah. Dan bila kita kena beraya juga, walaupun takwim mengatakan tidak begitu. Walaupun seluruh dunia, walaupun kita kata semua orang tak siap apa lagi, semua lemah tak siap apa, semua baju raya tak potong lagi dan sebagainya. Bila dah ada dah formula-formula dibuat, kena bayar. Maksudnya sekarang ini kita sudah ada kaedah-kaedah moden untuk kita buat, maka kita yakin dengan pihak kuasa agama. Kalaulah kita nak ambil macam tu, payahlah kita nak solat sekarang ni. Semua kena tengok mati dan sebagainya. Kecuali pada waktu yang tidak ada cara lain. Kita pergi hiking, kita pergi dalam hutan, contoh. Nak tengok waktu berbuka, nak tengok waktu zuhur macam mana? Letak pacak tiang, lari sikit lah bayang. Zuhur dah masuk. Kadang-kadang benar juga dalam keadaan kita duduk di tempat yang tidak ada penandaan. Tak ada penandaan. Kemudian waktu asar, bayang satu benda itu lebih panjang daripada benda itu tersebut. Kalau tiang tu 2 kaki, bayangnya tu 2 kaki lebih sikit waktu asar. Bolehlah. Tapi dalam keadaan kita ada pihak yang boleh kita yakin, pihak berkuasa agama, kita guna kaedah seperti itu. Yang beza raya dekat sini dengan kan, maksudnya dari segi memang dekat Mekah orang beribadat, adakah tradisi orang Arab tu lain dengan kalau lain tu macam mana dia punya itu saya maksud pengalaman peribadi. Tapi itu tidak boleh dijadikan suatu kaedah sehingga orang kena terima. Pertama semua tak ada orang nak beraya Malaysia lah, teruklah kita pergi Mekah. Secara peribadinya saya melihat bahawa kita lebih mudah untuk menghayati bila kita berada di tempat yang tak bergantung sangat dengan orang lain. Tapi manusia dia kena hidup bermasyarakat. Tempat dan perjuangan kita ialah di sini, bukan di sana. Perjuangan kita di sini. Pergi Mekah. Tapi masyarakat kita seperti dalam keadaan jahil, kita kena balik perbetulkan masyarakat. Cuma dari sudut peribadinya, saya tengok kalau di sana, raya tu dia tidaklah kata besarkan sangat. Dia menyebut, ini tajuk ni kena tajuk berhari raya dengan sunnah Nabi lah. Pergi solat hari raya dengan menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Raya disambut dengan penuh kemegahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tidak, takbir raya kita pun sudah pun dendam perantau, sedih nak balik. Dengar takbir raya tu menyedihkan. Betul tak? Takbir, bukanlah saya nak kata takbir itu salah, tapi irama itu sendiri tidak menunjukkan bahawa kita izzah berhari raya. Kita hebat berhari raya. Bila kita dengar takbir raya kita,
Ingat pada orang dah tak ada, mati dan sebagainya. Orang tak mati lagi pun kita sedih. Kata. Nak balik raya. Sehingga orang yang duduk kampung dah pun, dia nak ambil feel raya tu, dia pergi bandar, packing bag dia bawa. Tak adalah sampai tahap tu kan. Tapi saya nak sebut macam mana penghayatan itu. Dan bagaimana terawih-terawihnya itu, dalam keadaan kita tak terasa. Tak terasa. 20 rakaat tak terasa. Khatam pada waktu malam khatam malam 27 itu kita tak terasa. Kita berdiri sebab sekali dan itulah satu gelombang baru subuh macam Jumaat dan sebagainya. Satu perkara yang bagus dalam masyarakat. Cetusan idea yang baik. Subuh macam Jumaat. Tetapi hendaklah diteruskan balik. Diteruskan sentiasa. Mungkin lepas ini kita kena buat pula masjid Ramadan ke sebagai contoh, ataupun apa lagi, masjid macam Ramadan. Kita kena buat inisiatif seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup dah tu ya.